Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak membentangkan kertas cadangan penumbuhan Kelab Kebajikan KASB sebagai aktiviti kokurikulum. Kertas cadangan ini adalah di bawah penjagaan pensyarah Encik Muhammad Iqbal Al-Bakri bin Syahrudin, dan kertas cadangan ini disediakan oleh saya, iaitu Adik Syami bin Zamri 02DAT20F1036, dan rakan saya Muhammad Syukri Syahidan bin Ibrahim 02DAT20F1028, Muhammad Jazil Ajmal bin Jamaluddin 02DAT20F1044, dan terakhir sekali ialah Steven Cham Zanzin 02DAT20F1014. Di dalam slide ini terdapat dua kandungan, iaitu kandungan pengenalan dan perlembagaan. Di bawah pengenalan terdapat 5 isi, iaitu latar belakang, visi, misi, jawatan kuasa penaja, logo dan pengertian. Di bawah perlembagaan pula terdapat 15 isi, iaitu matlamat, kegiatan dan aktiviti utama, keahlian guru penasihat, ahli jawatan kuasa, tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa, kewangan, pakaian seragam, kehadiran, peraturan, tindakan disiplin, pindaan perlembagaan, pembubaran, rancangan program tahunan, dan akhir sekali penutup. Latar belakang Kelab Kebajikan KASB. Kelab Kebajikan KASB adalah usaha terancang pihak Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah untuk melibatkan pelajar mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang berfaedah, di samping memenuhi hobi mereka. Aktiviti-aktiviti Kelab Kebajikan ini membolehkan pelibatan aktif pelajar bagi menimbulkan rasa semangat berkumpulan, rasa prihatin terhadap orang sekeliling, serta dapat mewujudkan rasa kesyukuran dalam diri. Secara umumnya, kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian, masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sasiah yang seimbang dari segi akhlak, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebelum Kelab Kebajikan KASB ini ditubuhkan, ahli-ahli kelab sudah pun melakukan tugas mereka dengan membantu orang susah seperti membuat lawatan di rumah orang tua, pusat rawatan penyakit kanser dan rumah anak-anak yatim. Penubuhan Kelab Kebajikan KASB ini akan mendapat persetujuan dari Politeknik untuk menerima sumbangan dana bagi menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan. Kelab ini akan dijaga oleh Encik Sabaruddin bin Kabar dan penasihatnya ialah Puan Mainurul Saedah binti Mayor Ibrahim. Visi Kelab Kebajikan KASB, kita mempunyai dua vision, iaitu memastikan sikap prihatin, tanggungjawab dan ikhlas sentiasa ada di hati pelajar supaya ia dapat dibekalkan sehingga ke hari tua. Yang kedua ialah ingin melestarikan kesejahteraan komuniti demi kelangsungan bersama yang bernainiti. KASB pula yang ingin menjadikan Malaysia negara yang aman dan damai dari sebarang masalah yang timpa. Selain itu, mereka juga ingin menjadikan Malaysia antara negara yang aman di seluruh dunia. Diberitahu bahawa
Kelab kebajikan KASB ini akan ditaja oleh Politeknik dan ini adalah jawatankuasa penaja yang terdiri daripada penasihat Puan Mainurul Saedah binti Mi'aw Ibrahim, pengurusi Encik Sabaruddin bin Kabah, naib pengurusi Encik Othman Yusri bin Zulkifli, setiausaha Encik Zarul Kabari bin Muhammad Badawi, Bendahari Tan Cek Long, dan ketua kumpulan Puan Nurul Husna binti Zulkifli, Puan Nur Aziati binti Daud, Encik Muhammad Naim bin Abdul Majid bin Abdul Aziz, dan akhir sekali ialah Encik Muhammad Hafizi bin Muhammad Hassan. Dalam pengenalan ialah logo dan pengertian. Kelab kebajikan KASB mempunyai logonya tersendiri yang membawa maksud yang tersirat. Seperti anda lihat, terdapat dua tangan yang berbeza berlainan color yang bermaksud sebelah memberi, sebelah menerima. Dan di situ juga kita dapat lihat bahawa tangan itu mendongak ke atas, menunjukkan tanda kesyukuran. Selain itu, nama kelab tersebut juga membawa makna yang tersirat yang bermula dari K ialah kasih sayang, A amanah, S suci hati, P bertimbang rasa. Selepas ini, kawan saya Muhammad Jazli Ajmal akan menerangkan dalam isi perlembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jazli Ajmal bin Jamaluddin dan nombor matrik 02DAT20F1044. Terima kasih kepada Adib Syahmi di atas penerangan tentang pengenalan Kelab Kebajikan Kasb. Di bahagian saya akan menerangkan tentang tujuan, maklumat, kegiatan dan aktiviti utama, keahlian guru penasihat dan ahli jawatan kuasa. Yang pertama ialah tujuan dan maklumat berkenaan dengan Kelab Kebajikan Kasb. Kelab Kebajikan Kasb ditubuhkan untuk mendidik pelajar-pelajar supaya mereka akan menjadi lebih prihatin terhadap golongan yang lebih memerlukan di dalam kalangan kolej politeknik dan mengambil berat tentang golongan masyarakat di negara kita. Antara golongan masyarakat yang menjadi tumpuan Kelab Kebajikan Kasb kami ini adalah golongan anak-anak yatim di sekolah, golongan orang tua iaitu warga emas dan golongan orang kurang upaya yang kritikal. Penubuhan Kelab Kebajikan Kasb ini juga adalah untuk menerapkan sifat kasih sayang dan prihatin dalam diri ahli kelab ini serta untuk memastikan bahawa wujudnya pengurangan jarak sosial, ekonomi dan status dalam kalangan ahli-ahli kelab ini. Malah kami juga ingin membuktikan bahawa aktiviti-aktiviti kebajikan yang telah dijalankan akan dapat memberi kesan positif kepada ahli Kelab Kebajikan Kasb ini. Antaranya ialah menjadikan ahli kelab seorang insan yang bersyukur dan mempunyai jati diri yang kukuh. Seterusnya berkenaan dengan kegiatan dan aktiviti utama. Antara program Kelab Kebajikan Kasb yang kami tumpukan adalah dengan memberi sumbangan bencana alam seperti ribut dan banjir, bantuan perubatan kepada yang memerlukan dan memberi bantuan kepada fakir miskin
dan pelajar-pelajar kurang berkemampuan dari segi kewangan dan kebajikan, serta termasuklah dengan memberi bantuan wang saku kepada pelajar-pelajar yang telah terpilih untuk melanjutkan pelajaran mereka ke IPTA maupun IPTS. Dengan semua pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini, kami ingin membantu untuk meningkatkan kadar kecemerlangan akademik pelajar miskin, anak-anak yatim dan pelajar luar bandar di merata tempat di dalam negara kita. Aktiviti-aktiviti ini juga telah dilaksanakan dan ingin dilaksanakan dengan bertujuan untuk meningkatkan semangat para pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang yang mereka ingin ceburi. Seterusnya ialah berkenaan dengan keahlian kelab kebajikan kasbah ini. Keahlian terbuka kepada semua pelajar SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4 dan SEM 5 dari Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Kami mengambil semua pelajar tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan kedudukan sosial pelajar. Segala permohonan untuk menjadi ahli kelab kami adalah dengan cara mengisi borang yang telah kami sediakan. Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju dan berpegang teguh kepada perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan kami. Setiap ahli berhak menyuarakan pendapat dan bertanggungjawab dalam kemajuan kelab. Kami akan memilih dan bertimbang rasa untuk menerima rayuan dan cadangan yang telah diberi oleh ahli-ahli kelab kebajikan kasbah untuk menjayakan dan untuk memastikan kelab kebajikan kasbah sentiasa dalam keadaan ceria, semangat, bersungguh-sungguh dan rela hati dalam menyertai serta menjalankan aktiviti-aktiviti kami. Setiap ahli juga berhak mengundi dalam mesyuarat agung. Mereka perlulah menghadiri setiap perjumpaan yang kami adakan. Seterusnya ialah guru penasihat. Guru penasihat adalah terdiri daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Guru penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. Setiap aktiviti yang dirancang oleh ahli-ahli kelab ini akan diberi nasihat terlebih dahulu sama ada diluluskan atau tidak diluluskan, bahaya atau tidak berbahaya oleh guru penasihat kelab kebajikan kasbah kami ini. Seterusnya, guru penasihat juga hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Segala aktiviti-aktiviti yang telah diluluskan oleh guru penasihat dan ahli-ahli jawatan kuasa akan diiringi oleh guru penasihat sebagai pantauan untuk memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan tiada sebarang masalah yang akan berlaku sepanjang aktiviti dijalankan. Yang terakhir ialah ahli jawatan kuasa. Semasa permulaan pertubuhan kelab kebajikan kasbah ini, ahli-ahli jawatan kuasa dilantik secara rawak buat seketika waktu. Hal ini kerana pelantikan ahli-ahli jawatan kuasa
akan dilantik semasa mesyuarat agung diadakan pada masa hadapan. Ahli-ahli yang hadir sahaja yang layak untuk dicalonkan sebagai ahli jawatan kuasa, manakala ahli yang tidak dapat hadir perlulah menulis surat tunjuk sebab supaya mereka layak dicalonkan sebagai ahli jawatan kuasa di dalam mesyuarat agung. Pemilihan ahli-ahli jawatan kuasa adalah secara undian. Semua ahli-ahli kelab kebajikan KABS boleh mengundi dan tiada paksaan untuk mengundi siapa-siapa. Ahli-ahli jawatan kuasa adalah seperti berikut, iaitu pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, bendahari serta ketua kumpulan. Ketua kumpulan mengikut kumpulan masing-masing yang telah diadakan dan telah ditetapkan oleh guru penasihat dan ahli-ahli jawatan kuasa yang sebelumnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan saya akan memberikan tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa kepada kawan saya iaitu Muhammad Syukri Syahidan bin Ibrahim untuk melanjutkan tentang pembentangan dan penerangan tentang tajuk seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syukri Syahidan bin Ibrahim. Nombor metrik 02 DAT 20F 1028. Hari ini saya akan bentangkan ahli jawatan kuasa. Semasa permulaan pertubuhan kelab kebajikan KABS, ahli-ahli jawatan kuasa dilantik secara awak seketika waktu. Hal ini kerana pelantikan ahli-ahli jawatan kuasa akan dilantik semasa mesyuarat agung. Ahli-ahli yang hadir dalam mesyuarat agung sahaja yang layak untuk dicalonkan sebagai ahli jawatan kuasa, manakala ahli yang tidak hadir dalam mesyuarat agung tidak dapat dicalonkan dalam ahli jawatan kuasa, tetapi sekiranya terdapat menulis surat tunjuk sebab akan layak dicalonkan sebagai ahli jawatan kuasa. Pemilihan ahli-ahli jawatan kuasa adalah secara undian sewaktu mesyuarat agung. Ahli-ahli jawatan kuasa adalah seperti berikut. Di urutan pertama adalah pengerusi, di bawah pengerusi adalah naib pengerusi, di bawah naib pengerusi adalah setiausaha, di bawah setiausaha adalah bendahari, di bawah bendahari adalah ketua kumpulan, dan ketua kumpulan terbahagi kepada 4, iaitu kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 3 dan kumpulan 4. Tugas dan tanggungjawab ahli jawatan kuasa. Tugas dan tanggungjawab pengerusi. Pertama, pengerusi haruslah bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab di atas kesempurnaan semua mesyuarat. Yang kedua, tugas pengerusi haruslah meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Yang ketiga, pengerusi haruslah bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari masa ke semasa. Tugas dan tanggungjawab naib pengerusi. Pertama, naib pengerusi haruslah bertanggungjawab membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi semasa ketiadaan beliau. Yang kedua, naib
pengerusi haruslah mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Yang terakhir, naib pengerusi haruslah bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari masa ke semasa ketiadaan pengerusi. Tugas dan tanggungjawab setiausaha. Tugas setiausaha pertama adalah menguruskan hal surat menyurat. Kedua, setiausaha bertanggungjawab dalam mencatat dan menandatangani minit mesyuarat atau laporan kegiatan-kegiatan mesyuarat. Yang ketiga, setiausaha bertanggungjawab dalam mencatat kehadiran ahli jawatan kuasa dalam minit mesyuarat. Yang keempat, setiausaha hendaklah bertanggungjawab dalam menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan dan kelab. Yang kelima, setiausaha haruslah bertanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari masa ke semasa. Tugas dan tanggungjawab bendahari. Pertama, tugas bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan di dalam persatuan dan kelab. Yang kedua, bendahari haruslah bertanggungjawab membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Yang ketiga, bendahari haruslah menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya. Yang keempat, bendahari haruslah melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa. Tugas lain bendahari adalah menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam minit mesyuarat agung. Selain itu, tugas bendahari juga adalah menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari masa ke semasa. Tugas dan tanggungjawab Ketua Kumpulan. Ketua Kumpulan terdiri daripada 4, iaitu Kumpulan 1, Kumpulan 2, Kumpulan 3 dan Kumpulan 4. Tugas dan tanggungjawab Ketua Kumpulan adalah menjaga gerakan anak buah dalam melakukan kerja atau tugasan yang diberi oleh Ketua Kumpulan. Selain itu, Ketua Kumpulan haruslah bertanggungjawab mengarahkan anak buahnya melakukan kerja yang diberi oleh Ketua Kumpulan. Yang kedua, Ketua Kumpulan haruslah bertanggungjawab melatih ahli-ahli kumpulan supaya mahir melakukan kerja yang diberi oleh Ketua Kumpulan. Yang ketiga, Ketua Kumpulan haruslah bertanggungjawab mengetuai aktiviti kerja kumpulan yang diberi oleh Kelab Kebajikan KASB. Yang keempat, Ketua Kumpulan haruslah memastikan minit mesyuarat berjalan dengan teratur. Yang kelima, Ketua Kumpulan haruslah bertanggungjawab menjamin keharmonian ahli-ahli kelab, ahli-ahli kumpulan dalam Kelab Kebajikan. Yang terakhir, Ketua Kumpulan haruslah bertanggungjawab dalam menjamin kejayaan pelaksanaan kerja berkumpulan. Kewangan. Pengurusan kewangan dalam Kelab Kebajikan KASB dapat memberi faedah dan pendedahan kepada pelajar, khususnya bendahari yang telah dilantik dalam menguruskan kewangan kelab dan persatuan, agar mampu menguruskan kewangan yang lebih sistematik dan kemas pada masa hadapan. Selain itu, faedah yang dapat daripada bendahari yang menguruskan
Sesebuah kelab dan persatuan adalah dapat melahirkan pelajar yang celik dalam pengurusan kewangan, terutama dalam bidang perakaunan. Ini sangat diperlukan dalam negara agar pelajar tersebut mampu menguruskan kewangan sesebuah kelab dan persatuan yang lebih besar. Selain daripada itu, bidang pengurusan kewangan dalam kelab kebajikan ini adalah sangat penting kerana ia dapat membantu menyingkirkan perjalanan kelab dan persatuan dalam mengendalikan sebarang aktiviti yang telah dirancang serta merekodkan pembelajaran yang telah dikeluarkan oleh sesebuah kelab dan hasil yang telah dapat melalui yuran ahli dan dana daripada pihak luar. Yuran keahlian yang kami kenakan adalah RM50 seorang, manakala yuran bulanan kami kenakan sebanyak RM5 bagi seseorang. Ia sangat berpatutan berbanding kelab-kelab lain. Pakaian seragam. Pakaian bagi kelab kebajikan KASB akan diberi secara percuma setelah anda mendaftar dan membayar yuran keahlian di sana. Selain itu, pemakaian juga dalam kelab kebajikan adalah bebas tetapi mesti menutup aurat bagi ahli kelab yang beragama Islam. Kehadiran ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh kelab sepanjang tahun. Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3 kali berturut-turut dikehendaki menulis surat rujuk sebab atau tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikuler boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Nama saya Steven Chamlan Singh. Nombor matrik saya 02 DAT 20F 1012. Sekarang saya akan menerangkan tentang tindakan disiplin yang akan diambil oleh kelab kebajikan kita kepada orang yang bersalah. Tindakan disiplin akan diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut. Pertama, amaran lisan. Yang kedua, amaran bertulis. Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada guru penasihat persatuan secara bertulis, dan keputusan guru penasihat adalah muktamad.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pindaan perlembagaan kelab kebajikan kita. Pertama, mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipindah. Kedua, cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli jawatan kuasa, guru penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. Ketiga, satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh guru penasihat dan ahli jawatan kuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluruskannya jika perlu. Yang keempat, setiap pindaan yang telah diluruskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh pengetua. Seterusnya, pembubaran kelab kebajikan kita. Kelab kita tidak boleh dibubarkan kecuali pendaftarannya dipatahkan oleh pendaftaran persatuan secara bertulis. Pendaftar berhak membatalkan kelab sekiranya didapati penyelewengan daripada perlembagaan dan mendatangkan kesulitan kepada pihak sekolah. Sekiranya pembubaran kelab kita dibubarkan kecuali dibatalkan oleh pendaftaran persatuan, pihak kita akan mengenakan tindakan. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang rancangan program tahunan kelab kebajikan kita. Rancangan program tahunan kita mempunyai program ceria, program amal kebajikan orang tua, program kutipan dana anak yatim, program makan bersama anak yatim, program lawatan ke pusat rawatan orang kurang upaya.
Kesimpulannya, penubuhan Kelab Kebajikan KASB merupakan satu aset yang bernilai kepada Politeknik untuk meningkatkan prestasi pelajar, seterusnya menaikkan nama baik Politeknik melalui setiap aktiviti yang akan disertai. Selain itu juga, kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam kelab kebajikan mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhema tinggi. Justru adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak sekolah. Semoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua. Sekian, terima kasih.